Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah telah kurniakan kebaikan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas setiap keadaan yang telah menimpa. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu al-i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Sahaja saya beriktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala, yufarriqu baina adati wal ibadah, membezakan di antara adat dan ibadah ketika berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya kasihi Imam Al-Fadhil Ustaz Haji Usman selaku guru saya. Seterusnya ahli jatuh kuasa masjid, para pegawai masjid dan juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kaif halukum? Kabar semua? Sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada mak dan abah kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ila Allah, dan maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekencang-kencangnya. Alhamdulillah, kita duduk dalam pengajian malam ini setelah solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita sedang berlari kepada Allah dalam keadaan yang sekencang-kencangnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, masuk dalam syurga dalam keadaan bisuhlah, dalam keadaan yang cukup mudah, berdasarkan hadis yang sahih. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilma, yang mana jalan tersebut adalah jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan baginya masuk dalam syurga Allah. Mudah-mudahan Allah redha dengan perbuatan kita, insyaAllah. Baik, pada malam ini kita meneruskan pengajian berdasarkan kitab At-Tibyan fil Adab Hamalatul Quran, panduan berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, pada tajuk membaca Al-Quran dengan 7 qiraat. Baik. Qala al-musannif, diharuskan membaca Al-Quran dengan 7 qiraat seperti bacaan yang disepakati ulama, dan tidak boleh dengan selain daripada 7 bacaan itu, dan tidak pula dengan riwayat syaz, iaitu asing yang ditulis diambil daripada ketujuh ahli qiraat itu. Baik, jadi qiraat ini adalah daripada perkataan bahasa Arab, iaitu bacaan.
qiraah bacaan, jenis-jenis bacaan. Dia sebut tentang jenis-jenis bacaan yang kita tahu. Bacaan di Malaysia ni riwayat qiraah Asim Hafs tarikat Syatibiyah. Itu antara salah satu sebahagian daripada 7 qiraat yang mutawatir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut bab qiraat ni, kita ada ahli dia, Ustaz Usman. Jadi saya akan mana Ustaz Usman yang layak untuk bicara tajuk malam ni. Saya cuma minta izin kepada Tok Guru untuk bincangkan bab qiraat sekadar pengetahuan yang Allah kurniakan kepada saya, insya-Allah. Baik. Akan dijelaskan dalam bahagian ke-7 insya-Allah berkenaan dengan kesepakatan para fuqaha dan ulama untuk menyuruh bertaubat bagi orang yang membaca selain daripada qiraat 7, yakni menggunakan bahasa asing apabila dia membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi ketika dalam solat kita baca qiraah selain daripada qiraat 7 ni, maka apakah hukumnya? Jadi ashab kami dan lain berkata, sekiranya membaca dengan bahasa asing dalam solat, maka batallah solat jika dia mengetahuinya, iaitu bacaan secara syaz, iaitu asing, bukan daripada susur galur mutawatir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada 7 qiraat. Ini secara ijmali, secara ringkasnya kita ulang kajilah. Ada yang tahu, ada yang baru tahu dan sebagainya. Ini antara qiraat yang mutawatir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan yang sampai pada Nabi. Mana Nabi mengesahkan bacaan tersebut. Apa yang Nabi dapat? Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Nazala Al-Quran min Allah min qilalin Jibril alaihi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisab'in qiraah, dengan 7 jenis bacaan. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalaulah kita terdengar bacaan-bacaan yang nadir, yang rare, yang tak pernah sepanjang kita hidup ni, sebab kita sebenarnya dekat masjid Lepah tak pergi ke masjid-masjid lain. Tapi saya yakin kalau kita pergi masjid lain pun, tu Ustaz, belum ada lagi bacaan-bacaan yang janggal yang kita dengar. Setakat ni kita memang berpeganglah kepada riwayat Asim, apa? Dia qiraah Hafs, riwayat Asim, tarikat Syatibiyah. Jadi itu yang kita pegang dalam Nusantara ni. Kebanyakan majoriti umat Islam memakai bacaan ini sebab sampai kepada Nabi. Ini antara qiraat yang masyhur. Sampai 5 qiraat ni, dia sampai pada 5 sahabat. 5 sahabat Nabi SAW dibawa dan ditashih oleh Nabi SAW. Maka ini adalah antara riwayat yang masyhur di kalangan masyarakat dunia sekarang. Jadi ada juga qiraat yang termasuk dalam 7 tu. Contohnya kalau kita pernah dengar qiraat dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Dia bunyi ha, bukan ha. Mulalah jemaah yang pertama kali dengar, dia kata imam ni orang Farid. Dia kata imam ni orang Farid, sedangkan ada qiraat yang baca secara imalah. Wad-duha wal-laili iza saja. Waktu jemaah apa itu qiraat tu. Jangan kata ada yang mufaraqah. Jadi kata baca bab qiraat ni cukup tawil, panjang pengajiannya. Tak boleh malam ni cuma secara ijmali ya. Saya pun masih lagi mengaji. Pernah mengaji dulu di universiti, tapi dah biasalah. Al-'ilmu iza lam yu'mal bihi la yakunu nafi'. Ilmu yang tak diamalkan, ada ilmu dulu tak amal, jadi lupa habis. Sebab tu malam ni kita ngaji semula, adalah ingat sikit-sikit kan. Antara imam-imam yang mutawatir di sisi para ulama adalah Abu Amr al-A'la yang pertama.
Yang kedua Abdullah bin Kasir Al-Makki. Yang ketiga Nafi' bin Abdurrahman Al-Madani. Ni dia nasab pada tempat-tempat ni. Al-Makki tu dinasabkan di tempat Makkah, Al-Madani Madinah. Ibn Amir Al-Syami Syam, Asim Al-Kufi, Hamzah bin Habib Al-Kufi, Ali bin Hamzah Al-Kisai Al-Kufi, Abu Ja'far Yazid bin Abu Qaqa, dan juga Ya'qub. Ni kesemua ni ke-10 qiraat ni. Ni yang daripada penangan pada mazhab, pada mufti wilayah. Dari kata 7 ada 10 yang mutawatir. Yang kita tahu tu 7 qiraat. Betul tak? Mutawatir di sisi majoriti qurra dan juga ulama usul. Imam Syihabuddin Al-Dimyati rahimahullah menukilkan kata Imam Tajuddin Al-Wahhab As-Subqi rahimahullah, qiraat yang 7 yang telah dibataskan oleh Asy-Syatibiyah, Asy-Syatibi, dan 3 lagi qiraat iaitu qiraat Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf adalah mutawatir sampai direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diketahui secara daruri dalam agama bahawa ia diturunkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 7 ni yang bacaan yang diiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selain bacaan daripada itu digelar sebagai qiraah syaz, bacaan yang asing. Apakah itu qiraah syazah? Ni Imam Abu Umar Abdul Bar Al-Hafiz telah menulis Ijma'ul Muslimin bahawa tidak boleh membaca dalam solat ataupun dalam bacaan dengan bacaan yang asing. Sebab tu ni di luar. Contohnya dalam Quran dibaca secara asing. Maknanya ayat tersebut baris atas dibaca bawah. Baca bawah dibaca baris depan. Itu antara ayat-ayat yang asing yang kita akan kongsi sebentar lagi. Dan saya nak kongsikan lah, ni bukan syaz apa. Ni disebut tentang hatta dalam qiraah syaz yang asing tu pun boleh menyebabkan terbatalnya solat, apatah lagi kalau kita bercakap-cakap dalam solat. Kita bercakap selain daripada bahasa Arab pun menjejaskan sahnya solat kita. Sebab tu ada khilaf di kalangan ulama tentang ni yang muasarah, yang kontemporari punya hukum ni berkenaan dengan COVID-19. Ada tak dekat sini kita baca kunut bila subuh, kunut masa ni lah, masa kes dengan naik tu lah, kita pun baca kunut nazilah, betul tak? Ada tak imam baca Allahumma rfa'anna al-bala wal waba khususan virus corona? Ada tak? Kalau ada tu, kalau di sisi fatwa negeri Perak minta qada balik. Batal. Sebab virus corona tu bukan bahasa Arab. Tapi kalau kita tengok, ada masjid-masjid saya tengok dia letak kunut nazilah tu virus corona. Bayang kalau setahun baca benda tu. Tapi kalau tak tahu tak apa. Jadi bila saya tengok dia punya apa tu, kunut nazilah yang ditampai Pak Imam tu lah. Jadi ada tulis virus corona, dibaca ketika kunut nazilah. Maka kata dalam majlis fatwa negeri Perak tak sah solat, maka perlu diqada semua. Sebab virus corona tu tak termasuk daripada perkataan bahasa Arab. Virus tu mungkinlah corona tu sebab dia adalah satu benda yang baru datang. Jadi tapi ada setengah itu khilaf. Dia kata ni khilaf ni. Kalau mengikut fatwa negeri Perak tak sah. Tapi kalau ikut fatwa di negara-negara luar kan, dia dah iktiraf corona ni sebagai salah satu kosakata bahasa Arab. Corona tu khilaf lah. Ni kita nak kata khuruj min khilaf mustahab. Kita nak keluar dari khilaf tu adalah lebih baik, lebih elok. Jadi kita tak payah baca kunut biasa. Sekarang pun dah alhamdulillah, walaupun kes dah makin meningkat, kesan impact dekat booster pula kan. Jadi wallahu alam, kita dah ambil booster dulu. Teruskanlah. Yang penting tawakal pada Allah SWT. Amalkan ni. Amalkan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Amalkan ayat itu. InsyaAllah Allah lindungi kita. Kita kena yakin, kena berpegang teguh kepada penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala kamilah secara tamam, secara sempurna. Kata sini, dan tidak boleh solat di belakang orang yang membaca dengan bacaan yang syaz, yang asing. Dan para ulama berkata, barang siapa yang membaca dengan bacaan yang syaz sedang dia tak mengetahuinya ataupun tidak mengetahui pengharamannya, maka dia diberitahu tentang hal itu. Jika dia masih buat ataupun dia mengetahui bacaan syaz itu, maka dia hendaklah dihukum keras, dihukum dengan keras. Mana Islam amat menitik beratkan hukum bacaan syaz, sebab dia melibatkan pertukaran maksud, pertukaran huruf sebutan. Dia berbeza dengan ada satu qiraat. Qiraat apa Ustaz? Jangan surah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Oh, ada. Imam pun ada setengah masjid dia tak kata amin. Amun. Tapi sah. Sebab dia bukan pertukaran ayat, bukan pertukaran huruf, dia pertukaran suara bunyi tu. Sebab tu wadduha, bukannya dalam Quran dia tukar huruf tak. Disebutan sebab 7 qiraat ni dia meraihkan semua jenis penduduk, keharmonian masyarakat dunia ni. Sebab ada penduduk negara-negara yang tak boleh sebut ha, dia boleh sebut ha. Dia jadi macam orang parik. Apa dia bukan kata orang parik ni macam orang Perak, orang Botel. Bukan tak boleh sebut elok, tapi sebab dah dia situ dia dia punya, dia boleh kecil lagi. Tapi kalau dia menulis APA apa, tapi dia sebut apa? Dia tak sebut APEY apa? Situ Al-Quran. Dia huruf dia tak sama, tapi sebutan tu, lahjah tu, dia qiraah tu berbeza-beza. Tapi sebab tu kita kena ngaji. Tapi dekat Malaysia ni, masa saya mengaji dulu di USIM, kalau solat Jumaat tu, kami solat Jumaat di USIM, jarang khutbah bahasa Melayu. Semua dalam bahasa Inggeris, Arab, Mandarin, Indian. Dia mamnu takallam lughatul malawiyah. Dia dekat USIM tu, dia ni macam bahasa Melayu ni kata mamnu lah, dilarang. Luar kampus boleh cakap bahasa Melayu. Dalam kampus wajib takallam bil lughatil arabiyyah atau lughatil injiliziyah. Lughatan. Dia boleh komunikasi dua bahasa dia, Arab dan Inggeris, tapi majoritinya lughatul arabiyyah dan lughatul Quran ya. Memang kena pakai bahasa Arab. Sebab itu kalau khutbah di sana tu, kalau solat Jumaat, imam-imam lah, ustaz-ustaz yang mengaji qiraat, dia akan maklumkan kepada jemaah, hari ini kita akan baca qiraat sekian-sekian. Jadi jemaah tak terkejut. Dan semua dalam tu semua Melayu dan juga pensyarah-pensyarah. Jadi tak melibatkan masyarakat awam lah dalam masjid tu. Jadi itulah, adalah pengalaman dengan imam-imam dibaca bacaan-bacaan yang dalam 7 qiraat tu, tapi kita jarang kedengaran. Jadi itu pengajian atau ilmu. Sebab tu kalau ustaz ataupun imam-imam nak baca qiraat yang selain daripada qiraat yang rasmi daripada qiraat Malaysia ni, kena maklum pada jemaah. Takut dia mufarakah. Sebab kata takut dia kata imam salah. Sedangkan imam macam tu dah. Sebab tu kena maklumkan pada jemaah. Kalau nak buat, tapi secara adatnya untuk menjaga keharmonian jemaah, seeloknya kita kekalkan baca riwayat Asim Al-Hafs. Itu sebaiknya lah yang kita baca tu. Seelok kita kekalkan untuk menjaga keharmonian jemaah. Kemudian, apakah itu qiraat syazah? Apakah itu qiraat yang asing? Kata Al-Imam Az-Zarqashi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan qiraat syazah dan yang ma'ruf yang diketahuinya adalah qiraat selain daripada qiraat sab'ah, qiraat yang 7.
Bahkan dia adalah qiraat selain daripada qiraat al-ashir dan juga qiraat yang 10. Tak termasuk, iaitu tak termasuk juga dengan 3 qiraat lagi, iaitu daripada Yaqub, Khalaf dan juga Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa. Pendapat yang mengatakan bahawa 3 qiraat ini sebagai tidak mutawatir adalah pendapat yang sangat lemah. Imam Al-Baghawi telah menyebutkan dalam tafsirnya bahawa telah berlaku ijma' di kalangan ulama akan keharusan membaca dengan 3 qiraat tersebut. Itu yang qiraat yang asyir. Baik, contoh-contoh qiraat syazah, qiraat yang janggal, qiraat yang asing tu yang tak dibenarkan dalam solat dan menyebabkan hukuman keras bagi siapa yang membaca qiraat syazah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Qiraat di atas dibaca dengan Ad-Dahhak bin Muzahim, yang dibaca oleh Ad-Dahhak bin Muzahim dengan kalimah وَمَا أُنْزِلَ عَلَى Malikin, bukan Malikain. Ayat Al-Quran Malakain, tapi Ad-Dahhak bin Muzahim dibaca dengan Al-Malikin, yang berbawah, dia gunakan baris bawah. Maksudnya asalnya baris atas, dia tukar baris bawah. Bermaksud dua raja iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bacaan itu dianggap syaz kerana ia tak mutawatir. Dia tengok bila kaji 7 qiraat tu tak ada pembaca dengan Malikin, bacaan lam baris bawah. Sebab tu bila tak ada satu-satu daripada 7 qiraat tu, maka dia tak menjadi mutawatir, jadi syaz, maka taklah dibenarkan dibawa dalam solat. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu membaca firman Allah, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ تَنْسَوْا. Dan janganlah kalian lupakan kelebihan yang Allah kurniakan di antara kalian. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Beliau radhiyallahu anhu membaca dengan وَلَا تَنَاسُوا, bukan وَلَا تَنَاسَوْا. Dan bacaan ini dianggap syaz kerana tak mutawatir dan tidak menepati rasa musnah. Dia walaupun hampir sama, tapi dia tak melengkapi bacaan dia. Dia meninggalkan huruf waw dia kecil. Jadi dianggap sebagai bacaan yang asing sebab tak bertepatan dengan 7 qiraat yang lain. Maksudnya dia meninggalkan huruf dan perkara-perkara yang tidak ada dalam qiraat-qiraat yang lain. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga adalah ayat yang ke-106. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Atau apa yang kami nasahkan daripada ayat ataupun yang kami lupakannya. Imam Abu Aswad Ad-Duali membacakan ayat ini dengan kalimah aw tunsiha. Dalam ayat ini nunsiha, nun, nahnu, kami, tapi dibacakan dengan kata dhamir, kata ini dia jadi tunsiha. Dia huruf berubah huruf nun tu kepada huruf ta lagi, tak boleh. Dikatakan qiraat syaz yang asing yang dibaca oleh mereka ni. Dia merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Qiraat ini juga tidak mutawatir yang menjadikan sebagai qiraat syaz. Dia mengubah huruf daripada huruf nun kepada huruf ta, mengikut kesesuaian dia, tak boleh. Dia dah dianggap mengubah ayat Al-Quran, mengubah maksud Al-Quran. Haram hukumnya. Itu kata qiraat syazah, qiraat syaz, qiraat yang asing. Dan bilangan qiraat syazah dalam Quran terbahagi kepada 4. Berikut kami kongsikan qiraat-qiraat yang disebut sebagai qiraat syazah di sisi para ulama. Yang pertama Ibnu Muhaisin, yang kedua Al-Yazidi, yang ketiga Al-Hasan, dan keempat Al-Ma'asi. Dan kata Imam Tajuddin Al-Wahhab As-Subki, kesimpulannya qiraat yang 7 itu
telah disepakati bahawa kesemuanya adalah mutawatir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga qiraat yang tiga, iaitu Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf yang menjadikan qiraat sebanyak 10 menurut para pendapat yang sahih, maka itulah yang terpilih yang dipelajari oleh majoriti guru-guru kami. Dan sesungguhnya 4 qiraat selepas semuanya, iaitu qiraat Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi, Al-Hasan dan Al-Mashi adalah qiraat yang syaz, yang asing secara sepakat. Kemudian dia kata apa ni? Bolehkah qiraat syaz ini menjadi hujah dalam hukum hakam? Boleh tak jadi hujah? Kata Jabatan Mufti, dia kata setelah kita mengetahui berkenaan qiraat mutawatir dan juga qiraat syaz, kita timbul persoalan, adakah qiraat syaz ini boleh dijadikan hujah dalam hukum hakam? Kita ambil ayat-ayat yang telah diubah tu menjadi satu hujah dalil sebagai penentu hukum. Apa hukumnya? Pertama, mazhab Imam Malik bin Anas. Kata Imam Ali bin Ismail Al-Ibiyari yang masyhur dari mazhab Malik dan Syafi'i, mazhab Maliki berpendapat bahawa tak boleh berhujah dengan qiraat syaz. Itu mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Yang kedua, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab kita, Imam Saifuddin Al-Amini telah menisbahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahawa beliau mengatakan qiraat syazah ini bukanlah hujah. Dalam mazhab kita pun tak boleh dijadikan hujah qiraat syaz. Ini mungkinlah tak berapa dekat dengan kita lah, sebab kita mungkin tak ada pengalaman tu imam-imam baca qiraat syaz. Setakat ini semua imam, setakat pendengaran saya dan juga imam-imam daerah, imam-imam dalam masjid ni, insya-Allah semua grade A ya. Ini semua yang insya-Allah sah. Itu Imam Syafi'i, maka tak boleh kita buat hujah dengan qiraat syaz. Kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, ini semua mazhab fiqh. Majoriti ulama di kalangan mazhab Hanafi dan juga Hanbali serta riwayat daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, ni kata jumhur ulama lah, ulama-ulama ni mazhab ni bersepakat bahawa boleh untuk berhujah dengan qiraat syazah dalam istibah syarat dengan syarat sanad perlulah sahih. Perlu sahih. Tapi kebanyakannya itu dia ada pendapat ulama yang katakan boleh, tapi kena ada sanad yang sahih. Tapi kena berpandukan kepada ayat Quran juga yang sahih. Sebab untuk mengelakkan fitnah dan sebagainya. Ini ada pendapat ulama. Jadi bila ada khilaf ni, simple lah, urus min khilaf mustahil. Keluar dari khilaf itu adalah lebih baik. Jadi kita bacalah bacaan yang tepat, bacaan besar qiraat. Kenapa kita nak pilih qiraat yang syaz? Jadi ini seandainya kalau ada berlakunya bacaan-bacaan yang pelik-pelik, jadi tak boleh dibawa solat itu secara jumhur. Tapi kalau untuk hukum ada khilaf, ada ulama mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh, berdasarkan keadaan-keadaan yang tertentu. Kemudian tetap dengan satu qiraat dalam satu majlis. Kita dalam Malaysia ni, dekat Perak ni, kita satu Malaysia semua satu qiraat dalam satu majlis, dalam satu solat. Semua penduduk masyarakat Malaysia semua dengan riwayat Asim. Boleh, tapi untuk ilmu, untuk mengaji boleh. Tapi untuk menjaga keharmonian masyarakat, untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan itu, disarankan bahawa supaya kekalkan dengan riwayat Asim sampai bila-bila. Untuk mengaji boleh, tak masalah, memang kita digalakkan untuk mengaji. Tapi untuk tatbiqiyat, untuk praktik, sebaiknya riwayat yang telah disepakati ulama sejak zaman berzaman. Dan jika dimulai dengan bacaan salah satu qiraat, maka hendaklah tetap dengan qiraat tu. Jangan dalam solat rakaat pertama qiraat lain, rakaat kedua qiraat lain, tak boleh. Dia kena berpegang pada satu qiraat dalam satu solat, selama mana bacaan berkait dengannya.
Kalau hubungan berakhir, dia boleh membaca dengan bacaan salah seorang pada 7 qira'. Pendapat yang lebih utama adalah tetap dalam keadaan pertama dalam majlis. Boleh, tapi menurut jumhur ulama tetaplah dalam satu qiraat, dalam satu solat. Bukannya lagu tak apa. Hanya kata lagu, kalau ustaz yang baca lagu rakaat pertama, saya suka baca lagu lain. Sebab lagu tu dia satu. Kadang-kadang saya baca solat, lagu-lagu tu nak mengingatkan saya tentang rakaat berapa. Bukan saya saja baca. Okey, rakaat ni mana kita baca lagu ni, ini rakaat dia baca. Tu saya lah, bukan saja baca. Tapi itu lagu, bukan qiraat. Itu lagu. Lenggok. Laisa minna man lam yataqanna bil Quran. Dia kata bukan di kalangan kalau kita yang tak memperindahkan bacaan Al-Quran. Jadi itu lagu bukan qiraat. Qiraat ni dari sudut sebutan huruf itu. Wallahu a'lam. Saya cukup sekadar itu pada malam ni sebab kita ada nak menyempurnakan hajat daripada Haji Firdaus. Ada bacaan doa selamat sikit lah sebelum kita solat yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Ustaz Abu Ustaz Osman, insyaAllah. Syukran lakum ala sini istimaikum wa itibaikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.